Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat kurniaan. Allah beri kepada kita hari ini kehidupan. Allah masih mengekalkan kita hidup sebagai seorang muslim. Allah beri kesihatan kepada kita, Allah beri kekuatan kepada kita, dan Allah beri pilihan kepada kita. Alhamdulillah, peluang yang kita ada pada hari ini, kita telah buat satu pilihan yang terbaik. Bila tengok papang ni, tengok terkejut lah. Ada arwah Suhaimi meninggal. Tengok nama tak ingat kita. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari ini sudah pun 7 hari bulan 10. Kita melihat bagaimana situasi yang kelihatan semakin genting. Bila mana negara kita diuji dengan pandemik COVID-19. Hari ini mencatatkan jumlah yang terlalu besar. Walaupun kurang sedikit daripada semalam, tetapi jumlah hari ini masih dikira sangat mencemaskan. Kalau tidak silap, hari ini kita ada lebih kurang 489 kes, hampir kepada 500. Dan semalam kita kalau tak silap hampir kepada 700 kes, 600 lebih. Dan Kedah hari ini masih lagi mencatatkan jumlah yang sangat besar, iaitu sebanyak 153 kes. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita bersabar dan kita terus bersabar. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Sabiru, sabar kamu. Wasbiru, dan tetapkanlah kesabaran kamu. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, inilah dalam hidup kita ni tuan-tuan, Allah uji kita. Semua manusia ini diuji oleh Allah, tapi tak ramai manusia yang mampu bersabar. Dalam ramai-ramai orang yang boleh bersabar, tak ramai orang yang boleh redha. Dalam golongan orang yang boleh redha, tak ramai orang yang boleh berikhtiar. Sabar. Apabila terjadi sesuatu peristiwa ni, kita kena sabar. Allah datangkan ujian penyakit ni, kita kena sabar. Yang keduanya, kita kena redha. Dengan apa yang berlaku ni, kita kena redha. Kita yakin bahawa Allah itu bila uji kita, kita yakin dalam 3 perkara. Yang pertama, kita tahu tak ada siapa yang lebih sayangkan kita melebihi sayangnya Allah pada kita. Bila Allah uji kita ni tuan-tuan, dan kita yakin Allah sayang kita, Allah uji ni tanda Allah sayang kepada kita. Tak ada orang yang lebih sayang berbanding sayangnya Allah kepada kita, maka kita akan rasa sudah tentu ada kebaikan yang Allah nak datangkan sesudah ini. Yang kedua, kita yakin bahawa tidak ada siapa yang lebih mengetahui hakikat yang ada dalam hati kita ni. Betapa bimbangnya kita, risaunya kita dengan keadaan ini, dengan ujian ini, melainkan Allah lah yang maha mengetahui. Dan yang ketiganya,
Kita yakin bahawa tidak ada yang berupaya untuk menghilangkan kesulitan ini selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan keimanan itu, kesabaran itu dan istiqamahnya kita sebagai seorang hamba Allah yang bertakwa, Allah akan tunjukkan kepada kita jalan kejayaan dalam menghadapi ujian ini. InsyaAllah. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung pengajian kita. Kita ada lebih kurang masa setengah jam saja lagi, iaitu kita membahaskan kitab Apa Ertinya Saya Menganut Islam, bab yang keempat. Pada bahagian yang kedua, saya mesti memahami cara-cara beramal dengan Islam. Kita dah menceritakan tentang bagaimana kita bab yang kelima, saya penggabungan saya dengan jemaah Islam, dengan gerakan Islam. Kita telah pun menyebut pada beberapa bulan yang sudah, iaitu keterikatan kita, istiqamah kita dengan jemaah ini kerana keimanan kita, akidah kita, dan yang kedua kerana penggabungan kita adalah untuk masa hadapan. Kita berhenti pada bulan sudah di muka surat 162 pada perenggan yang bawah sekali. Baik, penggabungan kita dengan Harakah Islamiah ini adalah kerana masa hadapan kita. Kata pengarang kitab, sebenarnya penggabungan ini mestilah penggabungan yang bersifat kekal abadi. Bila kita duduk bersama dengan Harakah Islam, kita tidak pernah terlintas dalam hati untuk keluar, meninggalkan perjuangan ini. Kerana tidak ada orang sallallahu alaihi wasallam dan tidak timbul isu kenapa kita perlu menolak bai'ah dalam jamaah. Sebab apa? Sebab waktu kita masuk dalam jemaah Islam, kita memang sudah pun menanamkan iltizam bahawa penggabungan kita ialah penggabungan yang bersifat kekal abadi sampai mati. Sampai mati kita akan bersama dengan jemaah Islam. Kita tidak akan bercerai pisah, tidak akan undur ke belakang dan tidak akan cabut lari sehingga ia kembali menemui Tuhannya. Maknanya sehingga kita mati, tidak akan kita lari daripada perjuangan ini. Kenapa lari? Kerana tak tahan. Tak tahan dengan ancaman, atau tak tahan dengan godaan dunia. Faktor penolak dan faktor penarik. Faktor penolak ni ancaman, faktor penarik adalah godaan. Nah, semuanya itu bersifat sementara. Ancaman pun sementara, kalau godaan pun harakah oleh orang-orang yang terdahulu yang tak sanggup berpisah dengan jemaah ini. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita ingat satu peristiwa di mana para salafus soleh, para sahabat pada zaman dahulu, iaitu peristiwa di Birri Ma'unah. Birri Ma'unah, bila mana ada rombongan daripada Bani Najj minta supaya Nabi hantar guru-guru agama untuk menyebarkan Islam di daerah Najj. Daerah Najj ni ialah daerah orang Arab yang masih belum menerima Islam dan pemusuhan mereka sangat hebat. Jadi bila ada sinar, ada permintaan daripada golongan ini untuk mendengar tentang Islam, maka Nabi telah memilih 70 orang sahabat yang terbaik untuk dihantar sebagai muallim, sebagai muballigh, orang yang menyampaikan Islam pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ke bumi Najj. Walaupun Nabi tahu risikonya sangat besar, kerana orang Najj ni sangat hebat penentangannya terhadap Islam. Tetapi apa yang kita 70 orang yang dihantar oleh Nabi ini ialah 70 orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengajaran pertama yang perlu kita sedar, bila kita berada dalam jamaah Islam ni, bila kita berada dalam harakah Islam ni, sedarlah tuan-tuan,
sebenarnya itu adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda sayangnya Allah kepada kita. Allah pilih kita untuk berada dalam kumpulan, dalam jamaah, dalam gerakan yang terbaik. Apa yang berlaku, kita serah bulat-bulat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku? 70 orang sahabat Nabi ni hampir semuanya mati syahid. Kerana apa? Kerana dibunuh oleh orang-orang kafir daripada Bani Najj. Saya nak mengambil kisah tentang seorang sahabat salafus salih ini, iaitu Sayyidina Munzir bin Utbah. Daripada 70 orang yang dihantar oleh Nabi itu, Sayyidina Munzir bin Utbah dan Amr bin Umayyah, waktu itu dua orang sahabat ini berada keluar daripada kelompok sahabat yang sedang berehat. Dia ditugaskan untuk menjaga ternakan dan memberi makan kepada kambing. Tiba-tiba dia melihat di langit betapa banyaknya burung-burung pemangsa ni sedang mengelilingi hidangan lah. Biasanya kalau burung pemangsa ni bermaksud ada satu peristiwa yang tidak diingini berlaku kepada sahabat-sahabat. Maka bila dia pergi, dia tengok sahabat-sahabat Nabi ni, sahabat-sahabat mereka ni telah pun dibunuh oleh orang-orang kafir Najj. Apa kata Sayyidina Munzir kepada Amr bin Umayyah? Dia kata, kita kena pergi. Kita kena pergi berjuang, berjihad sampai kita dapat bergabung kembali dengan sahabat-sahabat kita yang telah pergi menemui Allah Subhanahu wa taala. Allah telah ambil mereka, Allah angkat nyawa mereka, roh mereka sebagai penghuni syurga. Kita sudah pun berada dalam kelompok ni, tetapi kita ditugaskan berada keluar sekejap daripada kelompok ni. Sekarang kawan-kawan kita telah menemui syahid. Apa kata Sayyidina Munzir? Kita kena sama-sama mendapatkan syahid. Walaupun Amr bin Umayyah kata tak payahlah, dia kata kalau kita pergi pun kita kan boleh buat apa, dia kata. Mereka terlalu ramai, kawan-kawan kita semua dah mati. Lebih baik kita balik ke Madinah dan beritahu Nabi perihal yang berlaku. Tapi Sayyidina Munzir kata, tak perlu kita nak beritahu pada Rasulullah keadaan yang berlaku, kerana Allah pasti telah pun memberitahu pada Rasulullah apa yang telah berlaku kepada para sahabat. Lebih baik kita menyertai sahabat-sahabat kita yang sudah pun menempuh syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ini semangat tuan-tuan. Orang bila dia berada pada jalan Allah, dia tak ada syurga dah terbentang, Allah dah buat syurga. Nabi dah pilih ni senarai 70 orang sahabat yang akan dapat syurga. Tiba-tiba bila sahabat-sahabat yang dah pergi mendahului dia takkan nak patah balik. Takkan takut, takkan gentar dengan kematian. Kerana itulah matlamat dia bersama-sama dengan perjuangan Islam. Dia akan terus mara sampai ke hayatnya yang terakhir. Baik, dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam surah Al-Ankabut, surah 29 ayat 10 hingga ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa iza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'azabillah wa la in jaa'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin wa la ya'lamanna Allahu allazina amanu wa la ya'lamanna al-munafiqin. Sadaqallahul azim. Firman Allah yang bermaksud, dan di antara manusia itu ada orang yang berkata bahawa kami beriman kepada Allah, tetapi apabila dia disakiti kerana nak membuktikan keimanannya itu kepada Allah, dia menganggap ujian tersebut ataupun fitnah yang didatangkan oleh manusia itu sebagai azab Allah. Dan jika datang pertolongan daripada Tuhanmu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami adalah bersertamu.
Bukankah Al-Quran, bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? Dan sesungguhnya Allah mengetahui orang yang beriman, dan sesungguhnya dia juga mengetahui perihal orang-orang munafik. Jadi tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kalau setakat manusia ni nak mengaku aku beriman kepada Allah, nak cerita tuan-tuan, orang munafik pun boleh mengaku dia beriman pada Allah. Orang fasik pun boleh mengaku dia beriman pada Allah. Sebab tu jangan kagum sangat tuan-tuan dengan melihat pengakuan pada lidah. Semua orang boleh bercakap, kita nak ke Islam, kita sayangkan kepada tuan guru. Contoh tuan-tuan, itu mulut saja tuan-tuan. Itu mulut saja. Banyak orang hari ini sesudah ketiadaan tuan guru kita dah, almarhum tuan guru Ni Abdul Aziz, orang yang sangat hebat, yang diiktiraf di antara 500 orang tokoh Islam yang sangat berpengaruh pada tahun tak silap saya 2005 kot. Semua orang kagum dengan dia setelah ketiadaan beliau. Tapi hari ini keadaan yang sama, satu lagi tokoh ulama besar dalam negara kita yang juga diakui oleh dunia sebagai 500 orang yang terhebat pada tahun 2016 yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam, iaitu Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awad. Orang tolak. Yang dulu orang iktiraf, yang ni pun orang iktiraf, tapi yang dulu dia terima, yang kemudian dia tak terima. Kenapa tuan-tuan? Ini masalahnya. Sebab perkataan terima itu, sayang itu hanya sekadar di mulut sahaja. Hakikatnya mereka itu belum lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak tahu macam mana orang tu betul-betul sayang? Allah uji pada dia. Fa iza uziya fillahi, bila Allah uji sikit, dengan cara Allah mendatangkan ancaman melalui manusia, ja'ala fitnatan nasi ka'azabillah. Mereka takut dengan ugutan, dengan fitnah yang didatangkan oleh manusia ni, seolah-olah mereka ni takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Manusia tuan-tuan, manusia dia takut pada ancaman manusia. Macam sekarang tak payah teruk sangat ancaman tuan-tuan. Ancaman cuma sekadar sokongan je. Kami takkan sokong kamu. Tak boleh ni kalau orang tak sokong kita ni. Kita kena menangkan hati mereka, menangi hati mereka. Baru orang ancam begitu tuan-tuan, sampai ada orang yang sanggup keluar daripada perjuangan yang telah ditinggalkan oleh ulama-ulama yang telah pun pergi terdahulu. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dan kita lihat apa jadi kepada orang-orang ni, na'uzubillah lah tuan-tuan. Tapi kita nak cakap lah, sampai hilang rasa hormat kita pada orang-orang yang bercakap mereka ini juga menggerakkan harakah Islamiah, tetapi yang keluar daripada mereka kalam-kalam, penghinaan yang tidak dapat diterima oleh akal waras kita sebagai seorang Muslim, bila mana mereka mencerca dan menghina para ulama yang masih hidup. Tuan-tuan boleh tengok hari ini tuan-tuan, apa yang berlaku bila orang samakan ulama dengan Jesus. Ada orang samakan ulama dengan patung lembu yang disembah oleh Bani Israel. Muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah, tak kurang juga kita tengok yang terkini, yang viral, ada seorang karikatur. Karikatur kerja dia melukis gambar. Tanpa rasa bersalah, dia mempersalahkan ulama, dengan menyatakan ulama yang menjadi penyebab kepada tersebarnya virus COVID-19. Dilukiskan tuan-tuan, sama warna virus COVID-19 tu dengan warna tarbus, songkok yang dipakai oleh ulama. Inilah manusia-manusia tuan-tuan yang tidak ada rasa segang silu untuk menghina para ulama. Jadi tuan-tuan, Allah uji sikit kita ni. Allah uji sikit. Tengok, bila Allah datangkan penyakit kepada orang-orang agama, Allahu Akbar, menjadi-jadi
golongan-golongan ini menghentam dan menghina golongan agama. Orang yang memperjuangkan agama, tuan-tuan, bila mereka langgar sikit je SOP, letak jawatan. Tapi kalau orang bukan agama, kalau langgar SOP, senyap lah ke tuan-tuan. Bakat masuk gua bersama penyokong Liverpool dan penyokong MU. Jangan marah nah. Tuan-tuan, tak adil. Sebab mereka ni tuan-tuan, dalam hati mereka memang tunggu masa je. Doktor Zulkifli Al-Bakri kena. Hentang terus tuan-tuan. Sampai ada suruh minta letak jawatan. Muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Allah nak uji kita. Nak tengok siapa dia orang yang benar-benar beriman. Dan siapakah orang-orang yang sebenarnya dalam hati dia ada penyakit nifaq. Wala ya'lamanna Allahu allazina amanu wala ya'lamanna al-munafiqin. Dan firman Allah lagi, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun atma'anna bih wa in asabathu fitnatun fitnatun qalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah zalika huwal khusranul mubin. Sadaqallahul azim. Dan di antara manusia itu ada orang-orang yang menyembah Allah dengan berada di pinggir, yakni tak penuh keyakinan. Dia percaya pada Allah ni bukan dengan sebenar-benar keyakinan. Hingga jika dia beroleh kebajikan, maka dia akan tetap berada dalam keadaan itu. Dan jika dia ditimpa oleh satu bencana, maka berbaliklah ia ke belakang. Allahu Akbar. Takut tuan-tuan. Dia ni bersama-sama Islam ni, kalau tak diuji, kalau dia berasa dia boleh dapat manfaat, bila dia rasa tak tahan atau merugikan atau lambat, maka dia akan lari. Dia akan berpatah balik. Dia bukan orang yang benar-benar berani. Benar-benar berani untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dia membela agama Allah ini atas dasar kepentingan. Kalau untung, dia bela. Kalau tak untung, dia cabut. Sebab itu bila dia berasa dia beroleh kebajikan, maka dia tetap dalam keadaan beriman. Dan jika dia ditimpa oleh satu bencana, maka dia berbalik ke belakang. Rugilah ia di dunia dan akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Orang hak begini tuan-tuan, hak tak ada pendirian ni, yang tak ada istiqamah. Tak ada istiqamah ni, orang ini dunia rugi, akhirat lagi-lagilah rugi. Kataan istiqamah ni tuan-tuan, berasal daripada perkataan qama, berdiri, tambah istiqamah, alif sin ta. Apa dia? Istiqamah, minta supaya kita ni istiqamah, tetap pendirian. Tetap pendirian kita. Bila kita istiqamah, berdiri. Istiqamah, kita minta supaya kita ni tetap pendirian. Tapi nak tetap pendirian ni bukan benda mudah. Kerana dia pasti akan diuji. Dan ujian itu selalunya berat. Hanya orang yang luar biasa, orang yang istimewa saja akan dapat menghadapi ujian tersebut. Sebab itu tuan-tuan, hadiah yang nak diberikan juga kepada orang yang istimewa ini sudah tentulah hadiah yang sangat istimewa. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu mengikut tahap kita punya kerja. Kalau kerja kita tu sikit, maka sikitlah kita dapat. Ujian tu kecil, maka sikitlah yang kita dapat ganjaran. Tapi kalau risikonya besar, maka untungnya besarlah. Muslimin muslimat. Jadi jangan kita berpaling tuan-tuan. Tetapkan hati kita. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Allah kata,
dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sesuatu selain daripada Allah. Dia tak betul-betul taat kepada Allah, dia boleh dengar benda selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh ikut kata orang-orang tertentu yang boleh menjamin kehidupan dia, yang boleh menjanjikan kemewahan ataupun jawatan kepada diri dia atau keselamatan kepada kaum keluarga dia. Allah kata, jangan kamu jadi orang yang mentaati selain daripada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana orang ini dia kata tidak akan dapat kerana apa yang dia minta, yang dia lindungi itu, yang dia taat itu, tidak akan dapat menyahut atau memberi sebarang pertolongan kepadanya sehingga hari kiamat. Hakikatnya tak ada apa yang mereka tu boleh tolong, melainkan kita ni hanya mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk yang mereka taat itu tidak dapat menyedari atau tidak dapat memberikan layanan yang baik kepada permohonan yang mereka nak. Jadi, tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita nak kepada kebahagiaan akhirat yang sebenar, tak mau jadi orang yang rugi, maka jangan kita jadi orang yang penakut, orang yang bergoncang hatinya, yang bergegar kakinya sehingga berpatah balik daripada perjuangan Islam ini, tuan-tuan. Seterusnya firman Allah lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama dha'ufu wama istakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wama kana qawlahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sebut dalam surah Al-Imran ayat yang ke-146 hingga 148, dan beberapa banyak para nabi yang berperang bersama-sama mereka, dan berapa banyak para nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar daripada pengikut-pengikutnya yang bertakwa, yang tidak menjadi lemah kerana bencana yang menimpa mereka di jalan Allah. Tidak lesu dan tidak pula menyerah diri kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Dan mereka ini apa dia? Berdoa. Tidak ada doa mereka selain daripada ucapan, ya Tuhan kami, Rabbana ghafir lana, Rabbana ghafir lana zunubana, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan, wa israfana. Nah, kadang-kadang kita ni terlanjur dalam tindakan kita ni. Tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolongkanlah kami terhadap kaum yang kafir. Ni tuan-tuan, kita ni banyak ikut rentak orang kafir, tuan-tuan. Pasal tu banyak kita ni jadi orang yang banyak melebihkan urusan-urusan lain selain daripada urusan agama. Allah. Apa teguran Tuan Guru Haji Hadi? Apa kata beliau? Hari ini dia kata umat Islam hilang jati diri. Mereka hanya leka mencari makan dan minum untuk mengisi perut serta tempat tinggal yang selesa. Betul tak? Mereka lebih banyak berkelahi dan berebut jawatan
sehingga berpolitik atas kepentingan diri sendiri. Tu kata Tok Guru. Kita hari ni tuan-tuan, israfana, kita ni berlebih-lebihan dalam bab perut, bab makan minum. Tak sibuk kita ni nak cari income besar, nak makan sedap, minum sedap. Dalam bab kita nak selesa rumah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Masuklah kita ni tuan-tuan. Bukan kata tak boleh nak makan sedap, nak rumah mewah. Tapi jangan sampai kita ni leka daripada tanggungjawab kita untuk membela agama Allah. Sampai dia kata apa dia? Hari ini kata Tuan Guru, dia kata kita banyak berkelahi dan berebut jawatan sehingga kita hari ini berpolitik atas kepentingan kita sendiri. Tapi guna alasan rakyat. Nah, ini mandat rakyat, ini kehendak rakyat, semua rakyat. Tapi betul ke kita ni berjuang, bertindak atas mendahulukan rakyat atau ada kepentingan diri kita sendiri? Hari ni pecah balik. Nah, baru kita bagus muafakat. Lah ni baru ada satu dua isu, baliklah kita. Bergegar dah hati kita. Keluarlah saja. Tak maulah kita nak pakat, tuan-tuan. Kita berusaha nak menjejukkan hati orang-orang Islam. Allafa baina qulubihim. Kita cuba nak menjinakkan hati-hati orang Islam. Tapi musuh-musuh ni tuan-tuan, dia takkan berdiam diri. Nah, sebab tu kita minta doa kepada Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami dan ketelanjuran kami dalam urusan kami ni. Wasabbi aqdamana. Ya Allah, tetapkan. Ini tetapkan pendirian kami. Wansurna, dan tolonglah kami. Terhadap siapa yang kita nak kena nak kita minta tolong Allah ni, nak berhadapan dengan siapa? Wansurna 'alal qaumil kafirin. Yang kita nak minta tolong Allah ni bagi berhadapan dengan orang kafir. Allah ajar dah ni tuan-tuan. Bukan kita ni nak kena menangkan hati orang kafir. Muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Fa'atahumullahu thawabad dunya. Sambung ayat tadi. Allah kata apa dia? Kerana itu, orang yang minta pertolongan daripada Allah dalam keadaan dia sabit aqdamana. Dia mengkukuhkan perpaduan di antara orang Islam dan dia tahu siapa musuh dia, siapa yang dia nak kena berhadapan. Allah kata, fa'atahumullahu sawabad dunya. Oleh kerana itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dalam bentuk harta rampasan, kemenangan, pujian dan lain-lain. Tengok tuan-tuan, betul tak? Bila kita bersatu tuan-tuan, tak payah, tak mestinya kita menang ni dengan cara, tuan, saya ingat kata Tuan Guru Siddiq Noh, kita menang ni tak mesti dengan cara pilihan raya. Boleh dapat kuasa ni tak mesti dengan cara pilihan raya. Kalau Allah nak tolong kita ni, macam-macam cara Allah boleh tolong. Yang penting ikut dengan kita sangat. Ikut plan Allah dulu. Allah kata apa dia? Kukuhkan dulu kesatuan kamu. Bila kita bersatu tuan-tuan, tengok. Semua ni tak ada siapa yang tahu, yang rancang. Akhirnya kuasa balik kepada tangan orang Islam. Allah kata apa dia? Sawabad dunya, kamu akan dapat balasan di dunia dalam bentuk harta rampasan, dalam bentuk kemenangan, pujian dan selainnya, dan pahala di hari akhirat. Dan Allah menyukai orang yang berbuat baik. Pasal apa? Pasal kita orang Islam, kita nak bawa orang supaya berbuat kebaikan. Kita punya matlamat, kita nak nahi mungkar, amal ma'ruf. Kita bersatu hati, Allah akan beri kemenangan. Ini janji Allah. Minta terus dengan Allah, minta terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berhenti setakat tu dulu sebab dah masuk waktu Isyak. Insya-Allah jumpa pula pada bulan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita renungi daripada ayat-ayat Allah dan kisah Nabi serta salafus salih ini memberikan kepada kita pencerahan,
Sebijak mana pun kita tak boleh keluar daripada perancangan Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita boleh jadi manusia yang hebat, yang luar biasa, superhuman. Pasal apa? Bila hati kita ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita kerdil, kita tak ada kekuatan, tapi bila kita ada cinta kepada Allah, dengan cinta itulah yang menjadikan kita ini sebagai yang Allah sebut, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Semuanya dengan izin Allah. Walaupun kamu kelompok yang kecil, tapi mampu mengalahkan kelompok yang besar. Sebab apa? Kita yakin dengan semua yang berlaku adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk, yang lemah daripada diri saya, yang baik itu semuanya datang daripada Allah, pemilik sekalian alam. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita atas kekhilafan dan kelalaian kita selama ini, memperkukuhkan hati kita untuk senantiasa duduk berkasih sayang bersama-sama dengan orang Islam, berwaspada dengan strategi-strategi yang dipasang oleh pihak musuh untuk menghancurkan kesepakatan ini. Semoga Allah memenangkan Islam di bumi Allah ini. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.